Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah." Yang bermaksud, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini di syurga. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jari baginda. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hayyun la alimun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haqqi illa Allah. وأفوض أمري إلى الله سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang berbahagia sekalian, salam 16 Ramadan, salam nisfu Ramadan dan salam FB Ma'is. Apa khabar tuan-tuan? Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah taala sekalian, pertama sekali dan selamanya, marilah kita rafakkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala
atas limpah kurnia dan nikmat serta keizinan yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersua muka pada tengah hari yang berbahagia ini dalam FB Live MAIS kuliah Zuhur secara online insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini 16 Ramadan kita masih lagi diberikan keizinan untuk menghirup bayu Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan keizinan lagi untuk kita menghela nafas kita terus membayu sehinggalah ke penghujung Ramadan dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, izinkan saya di tengah hari yang penuh barakah ini dalam tempoh yang singkat insya-Allah, dalam tempoh 30 ke 35 minit lebih kurang, untuk kita berkongsi dalam program tazkirah online di FB MAIS pada hari ini. Sebelum itu tuan-tuan yang sedang online, meh kita like, share FB MAIS ni dan tag pada kawan-kawan yang lain dulu insya-Allah. Begitu juga yang ingin mengambil keberkatan Qailullah pada tengah hari ini pun boleh share dahulu tuan-tuan. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, di tengah hari yang penuh dengan barakah ini, tajuk tazkirah ringkas kita pada tengah hari ini yang kita pilih untuk minggu ketiga bulan Ramadan ini yang bertajuk mulianya anak yatim. Allahu Akbar tuan-tuan, tajuk yang sangat baik untuk kita bincangkan, untuk kita sembangkan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jom kita renungkan sejenak tuan-tuan. Kita renungkan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Kita renungkan kita ada anak tuan-tuan, anak kita berumur 3 hingga ke 4 tahun, anak kita yang berumur 6, 7 tahun. Kita lihat keletah mereka, anak kita ceria, manja, bergurau melihat kita, dan hilai tahu mereka di sana ada kita sebagai ibu, sebagai ayah yang menyahut tahu manja mereka. Di saat anak kecil kita rebah bermain, di sana ada ibu, di sana ada ayah, di sana ada kita yang memapah si anak tadi. Kemudian di saat anak kecil kita meminta untuk didakap, didakap mesra, kita di sana ada ibu dan ayah, ada kita yang akan menyambut dakapan mereka. Begitu juga tuan-tuan, di saat anak-anak kecil kita meminta untuk tangan mereka dipimpin di taman-taman permainan, di sana ada ibu, di sana ada ayah, di sana ada kita yang akan memimpin tangan-tangan mereka tuan-tuan. Namun tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di sana juga ada anak-anak kecil seusia anak kita tadi, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang ingin bermanja, ada yang rebah bermain, kemudian ada yang meminta didakap mesra, dan ada yang meminta supaya tangan mereka dipimpin. Namun tuan-tuan, tidak ada susuk tubuh. Di sana tidak ada susuk tubuh yang bergelar ibu, yang bergelar ayah, yang mereka boleh harapkan untuk berpaut di saat mereka rebah. Tidak ada insan yang bernama ibu dan ayah yang boleh memimpin tangan mereka di saat mereka memerlukan, dan tidak ada ibu dan ayah yang mereka boleh harapkan di saat mereka kehilangan semangat untuk meneruskan kehidupan mereka. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sidang pendengar sekalian yang mungkin pernah merasai kehilangan ibu, kehilangan ayah, ataupun kehilangan kedua-duanya sekali. Betapa perasaan kehilangan itu sebenarnya sukar untuk digambarkan dengan kata-kata, sukar untuk diterjemahkan dengan bicara. Itu kita tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita yang telah menghadapi separuh daripada kehidupan ini. Namun tuan-tuan, anak-anak syurga tadi tuan-tuan, di usia yang belum memahami apa erti kehidupan,
apa erti perpisahan, yang tidak mengerti apa erti kehilangan, apa erti berjauhan, yang hanya mereka tahu hanyalah kerinduan yang tidak bertepi dan tidak ada penghujung. Sampai bila-bila tuan-tuan? Sampai bila? Sampai ke hujung nyawa mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, inilah realiti kehidupan yang berada di sekeliling kita. Di mana-mana pun pasti akan ada anak-anak syurga ini yang sentiasa mengharapkan kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah, yang pastinya mustahil untuk mereka akan memperoleh selama mereka berada dalam dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, bila kita membicarakan berkenaan anak syurga ini, tuan-tuan, ada beberapa hak-hak anak yatim yang perlu kita faham dan ketahui dengan jelas, kerana anak syurga ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan hak-hak mereka. Yang pertama sekali, tuan-tuan, hak anak yatim ini dia wajib disantuni dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun dengan anak-anak yatim, maka janganlah engkau tengking herdik mereka. Yang kamu ketengking herdik mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal yatima idza duriba ihtazza 'arsy ar-rahman li bukai. Nabi SAW pernah berkata, sesungguhnya anak yatim, sekiranya dia disakiti, sekiranya dia diperlakukan dengan perlakuan yang zalim, yang tidak baik, maka akan bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala kerana tangisan dia. Inilah anak yatim. Hak yang pertama, anak yatim wajib disantuni dengan baik. Kemudian hak yang kedua, tuan-tuan, memastikan kecukupan makanan dan minuman kepada anak yatim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman baina muslimina fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahu al-jannah. Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani wa Ahmad. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man dhamma yatiman, barang siapa yang memelihara anak yatim dari kalangan orang muslim, orang Islam, untuk menjaga makan minumnya. Sampai bila? Sampai cukup makan minum dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jaminan syurga baginya selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya, min mujibatil maghfirah idkhaluka as-surur ala akhika al-muslim isba'u jaw'atihi wa tanfisu kurbatihi. Tuan-tuan, Nabi kata, di antara perkara yang menyebabkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menyebabkan Allah memberikan keampunan pada kita, antaranya apa? Tak kala ketika mana kita memasukkan rasa gembira di dalam hati saudara seislamnya. Dengan cara apa? Yang pertama, menghilangkan kelaparannya dan juga melapangkan kesusahannya. Ini hak yang kedua, tuan-tuan, kita memastikan kecukupan makanan dan minuman kepada anak yatim. Itu hak yang kedua. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, hak yang ketiga kepada anak yatim yang menjadi tanggungjawab kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'a bikulli sya'ratin darajah. Tuan-tuan, sesiapa yang mengusap kepala anak yatim kerana kasih, kerana sayang, kerana cinta, kerana prihatin terhadap mereka, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya, untuk orang yang mengusap kepala anak yatim ni, bagi setiap helaian rambut yang disentuh,
yang diusap dengan satu kebaikan. Allah anugerahkan dengan satu kebaikan untuk mengusap kepala anak yatim, dan dihapuskan satu dosa. Dosa-dosa orang yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan, dan dinaikkan satu darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saidina Abu Bakar, dia pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, in kuntum turiduna rahmati, sekiranya kamu menginginkan rahmat aku, sekiranya kamu inginkan kasih sayang aku, farhamu khalqi. Allah Subhanahu wa taala kata, farhamu, maka rahmatilah, maka sayangilah, maka cintailah makhlukku, termasuk anak-anak yatim ini lebih-lebih lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, menyantuni anak yatim, anak syurga ini merupakan anugerah terbesar untuk kita sebenarnya. Ia adalah lubuk sebenarnya, lubuk pahala, lubuk ganjaran untuk kita simpan dalam kantung pahala kita, tuan-tuan, terutamanya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Nabi sebut, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Wa qala bi isba'ihi as-sababah wal wusta. Apa maksud dia, tuan-tuan? Nabi SAW kata, aku dan pemelihara anak yatim, aku dan orang-orang yang memelihara, yang menjaga, yang mengambil berat tentang anak yatim, ibarat ini, tuan-tuan, jari tengah dan jari telunjuk. Nak bermaksud, nak menyatakan betapa rapatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita harapkan syafaat dia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kafilul yatim, orang yang sentiasa memberikan kebajikan, yang membantu, yang menderma, yang orang kata apa, yang menginfakkan hartanya untuk kebajikan anak yatim. Dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi salam, dia pernah bertanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ilahi, ma jaza'u man usnida ilaihi al-yatim wal armalah ibtigha'a mardatik. Wahai Tuhanku, apa ganjaran, apa balasan yang diserahkan padanya, apa ganjaran yang kita akan peroleh apabila kita ini menjaga, memelihara anak yatim dan janda-janda, dengan tujuan ibtigha'a mardatik, dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah Ta'ala kata, jazauhu, apa ganjarannya, apa balasannya, an uzillahu fi zilli yawma la zilla illa zilli. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata balasannya, aku akan memayungi, aku akan menaungi orang-orang yang menjaga, memelihara anak yatim pada hari yang tiada ada naungan melainkan naungan aku di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, tuan-tuan, ini hadis, dan juga riwayat daripada Nabi Daud, bagaimana ganjaran yang akan diperoleh apabila kita memelihara, apabila kita menjaga anak-anak yatim ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, untuk meraih ganjaran daripada hadis tadi, maka kita seharusnya meletakkan tanggungjawab tersebut di atas bahu kita semua. Namun apakan daya, tuan-tuan, kita tak mampu untuk melaksanakan semua tersebut. Tanggungjawab tersebut, apa yang Nabi sebutkan, kita tak mampu untuk menjadi kafilul yatim, kita tak mampu untuk menjadi orang yang menanggung anak yatim, memelihara anak yatim, memastikan anak yatim itu mendapat apa yang sebaiknya sebagai seorang anak yatim. Kita tak mampu, tuan-tuan. Namun di sana, tuan-tuan, ada individu, ada persatuan, ada pertubuhan, ada badan kebajikan yang menguruskan kehidupan anak-anak syurga ini daripada A sampai Z, tuan-tuan. Mereka ini, tuan-tuan,
membantu hampir lebih kurang, kalau dalam Selangor ini tuan-tuan, ada lebih kurang 8,000 anak yatim yang berdaftar dengan Yayasan Islam Darul Ihsan di bawah Majlis Agama Islam Selangor, tuan-tuan. Ini yang berdaftar, tuan-tuan. Percayalah ramai lagi sebenarnya yang belum berdaftar di bawah Yayasan Islam. Dan mereka-mereka ini kadang-kadang berhampiran dengan kita pun. Tanggungjawab kita untuk apa, tuan-tuan? Kita tak mampu nak jaga mereka. Kita tak mampu nak bela mereka, tuan-tuan. Tak mampu kita nak bagi makan minum, tuan-tuan. Maka ayuhlah kita, tuan-tuan, kita sumbangkanlah sesuatu untuk mereka, untuk pertubuhan ini, yang mana di bawah Yayasan Islam Darul Ihsan ni banyak program-program, banyak bantuan-bantuan kebajikan yang akan disusun. Antaranya program sumbangan hari raya ni, tuan-tuan. Kemudian bantuan persekolahan, bantuan berkhatan, kem motivasi dan sebagainya. Banyak yang dilaksanakan oleh Yayasan Islam Darul Ihsan untuk memastikan anak yatim yang ada di dalam negeri Selangor ni khususnya mampu tersenyum walaupun mereka kehilangan tempat bergantung. Jangan biarkan mereka ni, tuan-tuan, jangan biarkan anak yatim ini hidup dengan perasaan yatim mereka. Jangan biarkan anak yatim ini terus merasa terpinggir dengan status yatim mereka. Biarlah anak yatim ini tidak beribu, tidak berayah, namun jangan sesekali tinggalkan mereka dengan penderitaan. Jangan sesekali tinggalkan mereka dengan kesusahan. Jangan tinggalkan mereka dengan kepayahan hidup tanpa ibu dan ayah. Ayuh, tuan-tuan, bersama Majlis Agama Islam Selangor, kita sama-sama ringankan beban mereka di bulan yang penuh dengan gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama hulurkan bantuan dengan menyumbang ke dalam tabung amanah yatim Selangor, tabung amanah anak yatim Selangor, secara atas talian seperti yang tertera di atas skrin, dan juga boleh scan QR code yang disediakan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton boleh hadir ke Ibu Pejabat MAIS di Shah Alam dan juga di seluruh kaunter-kaunter Majlis Agama Islam Selangor yang ada di Pejabat Agama Islam daerah masing-masing. Tuan-tuan, pelepasan cukai pun akan diberikan kepada mereka yang menyumbang ke dalam tabung amanah anak yatim ini. Tuan-tuan, andai kita tak mampu, tuan-tuan, nak menyumbang, nak memberi yang banyak, maka berilah seadanya. Dan andai masih tidak berkemampuan, tak berkemampuan untuk menyumbang, apalah salahnya kira, tuan-tuan, like dan share, tuan-tuan, tag kenalan tuan-tuan yang lain-lain. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada orang lain untuk menyumbang kepada tabung amanah anak yatim ini, tuan-tuan. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qaddara al-khaira wa syarra fatuba liman ju'ilat mafatihul khairi ala yadihi wa wailun liman ju'ilat mafatihul syarri ala yadayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala kebaikan dan segala keburukan yang berlaku dalam dunia ni. Justru berbahagialah kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asbab kepada kebaikan. Dan celakalah kepada seseorang yang telah dijadikan ke dalam diri dia kunci kejahatan pada diri dia. Tuan-tuan, kita tak mampu nak menyumbang, tuan-tuan, kita sampaikan adanya tabung amanah anak yatim negeri Selangor ini, tuan-tuan, melalui Yayasan Islam Darul Ihsan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. War-warkanlah pada grup-grup yang ada, tuan-tuan, pada sesiapa sahaja, tuan-tuan, share tag pada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan perkara ini, maklumat ini sampai kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah ringkas pada tengah hari ini, saya akan akhiri dengan satu ayat Al-Quran dan juga satu hadis kursi berkenaan kelebihan bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, tuan-tuan, dalam surah Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, yang mana tiap-tiap tangkai itu akan mengandungi menerbitkan 100 biji. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan satu kebaikan yang kita buat akan menumbuhkan 7 tangkai kebajikan, dan setiap tangkai itu akan menerbitkan 100 kebajikan. Bermakna tuan-tuan, kalau RM1 kita walaupun dengan nilai RM1 sahaja kita sumbangkan ke dalam tabung yayasan tabung anak yatim ini tuan-tuan, RM1 sahaja, tapi kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala minimumnya Allah taala akan bagi sebanyak 700 kebajikan. Itu minimumnya. Tapi maksimumnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita menyumbang sesuatu, kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan dan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi hadis tuan-tuan berkaitan dengan kelebihan orang yang sentiasa bersedekah. Yang bersedekah, terutamanya sedekah yang kita sumbangkan, yang kita keluarkan, terutamanya ketika di subuh hari tuan-tuan. Hadis yang biasa disebutkan oleh para ustaz, para asatizah, para ulama-ulama sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bermaksud di tuan-tuan, tiadalah berpagian seorang hamba itu melainkan akan ada 2 orang malaikat. Akan ada 2 malaikat yang akan sentiasa mendoakan 2 golongan ini. Golongan yang pertama apa tuan-tuan? Orang yang sentiasa mengeluarkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyedekahkan sebahagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyumbangkan di dalam tabung amanah anak yatim Selangor ini tuan-tuan. Malaikat akan mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah gantian yang terbaik kepada orang-orang yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang malaikat lagi akan mendoakan bagi orang-orang yang tidak mahu bersedekah, yang menahan hartanya daripada menyumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah orang yang bakhil kedekut, yang tak nak sumbangkan sesuatu pada jalanmu, jalan agama Allah, berikan kemusnahan kepada hartanya, ya Allah. Hilangkan keberkatan pada hartanya, tuan-tuan. Ini doa malaikat di pagi hari. Semoga kita, tuan-tuan, akan menjadi orang yang sentiasa, orang kata, melembutkan hati kita untuk menyumbangkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tabung amanah anak yatim negeri Selangor ini, tuan-tuan. Ya tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja tuan-tuan perkongsian ringkas kita pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Moga kita sendiri akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu anak-anak syurga ini. Mohon maaf tuan-tuan, tersalah kata, terkhilaf bicara. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dari kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.